Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fiqhul Akbar li Abi Hanifah An-Nu'man. Ini kitab fiqh akbar bagi Imam Abu Hanifah, nama sebenarnya An-Nu'man. Jadi al-fiqh artinya faham. Fiqh artinya kefahaman. Mana? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah ke atas seseorang, maka dia akan berikan kefahaman agama, akan difahamkan dia tentang perkara agama. Jadi pemahaman agama tu, dia ada pemahaman agama tentang perkara yang besar, dianggap sebagai perkara akidah. Itu dipanggil fiqhul akbar. Al-akbar tu maksudnya paling besar sekali lah. Kemudian ada fiqh yang bila ada besar mesti ada lawan dia, kecil dia. Jadi fiqhul asghar adalah merujuk kepada pemahaman fiqh tentang hukum hakam dalam ibadat. Li Abi Hanifah. Abi Hanifah tu nama kunyah dia. Maksudnya nama anak dia tu Hanifah. Dia adalah bapa kepada Hanifah tersebut. Nama sebenar dia An-Nu'man. Mana? Macam Nabi SAW Abul Qasim. Sebab apa? Anak dia tu Qasim. Macam apa? Abu Yazid ke apa yang menggunakan nama Abu tu, maksudnya dia tu adalah bapa kepada anak dia tu. Nama anak dia tu Yazid. Kalau Ibnu pula, macam Ibnu Abbas, dia adalah anak kepada Abbas. Nama dia Abdullah. Kalau Ibnu tu maknanya nama dia Abdullah, anak Abbas lah. Macam Sayyidina Abu Bakar kan, Sayyidina Abu Bakar nama dia Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Dia Abu Bakar sebab apa? Dia itu nama kunyah tu maksudnya macam nama gelaran. Gelaran yang kait dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Nama dia Abdullah. Abu Bakar ni. Kau Abu Bakar. Kan? Abu Bakar tu nama kunyah. Nama bapak dia. Nama dia bapa maksudnya dia adalah bapa kepada Bakar. Anak dia. Nama kepada anak dia. Bakar tu artinya dalam bahasa Arab, Bakar tu artinya anak dara. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni banyak anak dara. Faham tak? Abu Bakar. Banyak anak perempuan. Ini dia Abu Bakar. Bukan nama dia lah. Bukan nama dia Abdullah. Abu Bakar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du, dan sesudah pujian dan selawat, qala al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil fiqhil akbar. Telah berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai padanya, di dalam kitab fiqh akbar. Imam Abu Hanifah dia ada fiqhul akbar, fiqhul awsat dan fiqhul asghar. Maksudnya ada fiqh yang kecil, ada fiqh yang pertengahan pun ada. Ada kitab fiqh, maksudnya fiqh yang berkenaan dengan akidah ni. Dia ada beberapa kitab lagi. Jadi ini fiqh yang besar sekali. Aslu tauhid, asal bagi tauhid, wa ma yasihul i'tiqadu alaihi, dan apa yang mengesahkan i'tiqad, pegangan atasnya. Yajibu, adalah wajib, an, bahawa, yaqula, dia berkata, amantu billahi, aku telah beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal ba'si ba'dal maut, dan kebangkitan sesudah mati, wal qadri khairihi wa syarrihi, dan takdir yang baik dan yang buruknya, minallahi ta'ala, adalah daripada Allah Ta'ala, wal hisab, dan hari perhisaban, wal mizan, dan hari perhitungan, timbangan amalan, wal jannati wan nari, syurga dan neraka, wazalika, dan yang demikian itu, haqqun, adalah benar, kulluhu, semuanya. Wallahu ta'ala wahidun, dan Allah Ta'ala adalah satu. La min tariqil adadi, bukan daripada jalan kiraan. Maksud Allah Ta'ala satu tu bukan sebab kita iktibar dengan kiraan.
pada sudut kiraan dia ada 1, 2, 3, 4. Bukan macam tu maksud dia. Walakin akan tetapi min tariqi dengan jalan annahu bahawasanya dia la syarika lahu, tiada yang bersekutu dengannya. Sebab tu dia satu je. Bukan sebab dia ada daripada sudut bilangan. Faham tak? Tapi sebabkan tak ada siapa-siapa pun yang bersekutu dengan dia. Dialah satu-satunya. Maksud satu wahid tu artinya dialah satu-satunya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada yang baginya sekufu walau sesuatu apa pun. La yushbihu syai'an, dan dia tiada yang menyerupainya sesuatu. La yushbihu, yani la yushbihu syai'an, dia tidak menyerupai sesuatu, minal asya', daripada apa-apa benda pun, min khalqihi, daripada kalangan makhluknya. Wala yushbihu syai'un min khalqihi, wala yushbihuhu syai'un min khalqihi, dan sesuatu apa pun daripada makhluknya, sesuatu apa pun tidak menyerupainya. Lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatihi zatiyati wal fi'liyati. Ini lam yazal wala yazalu artinya dia azali. Ini sedia ada. Bi asma'ihi dengan nama-namanya, wa sifatihi dan dengan sifat-sifatnya, az-zatiyah. Ini sifat-sifatnya ada terbahagi kepada dua. Ada sifat-sifatnya yang menunjukkan kepada zatnya, ada sifat-sifatnya yang menunjukkan kepada fi'il perbuatannya. Wasifatihi zatiyati wal fi'liyati. Ini sifat-sifatnya yang zatiyah dan sifat-sifatnya yang fi'liyah. Amma zatiyatu, adapun sifat zat dia ada beberapa. Di sini dinyatakan fal hayatu wal qudratu wal ilmu wal kalamu was sam'u wal basaru wal iradatu. 7. Ada 7 sifat zat. Zat bersifat dengan sifat hayat, ini zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat hidup, dan zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat, ini berkuasa. Kemudian zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, iaitu mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala zatnya tu bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata, dan bersifat dengan sifat sama', mendengar, sifat basar, melihat, wal iradah, dan sifat berkehendak. Jadi 7 sifat zat. Ini menurut kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian sifat-sifat yang merujuk kepada perbuatan ni pula, wa ammal fi'liyatu, adapun sifat-sifat yang merujuk kepada fi'il perbuatan dia, fat-takhliqu wat-tarziqu wal-insya'u wal-ibda'u was-san'u wa ghairu zalika min sifatil fi'li. Ini seperti menciptakan, memberi rezeki, menjadikan, memulakan penciptaan dan melakukan sesuatu tindakan, wa ghairu zalika, dan yang selain daripada itu, min sifatil fi'li, daripada sifat perbuatan. Lam yazal wala yazalu bi sifatihi. Lam yazal wala yazal artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu azali, sedia ada, bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya, wa asma'uhu sifatul lahu, dan nama-namanya itu adalah sifat baginya. Jadi nama-nama asma' Allah Ta'ala tu adalah untuk menunjukkan kepada sifat dia. Sifat tu pula untuk menunjuk kepada zatnya. Dia tidak menjadikan baginya sifat dan isim. Ini dia dah sedia ada dengan isim tersebut dan sifat-sifat tersebut. Bukannya isim dan sifat tu baru dijadikan. Dia bukan bersifat hadis. Ini sifat dan isim bagi Allah Ta'ala tu bukan bersifat hadis. Jadi bersifat qadim, azali. Sebab apa? Lam yazal wala yazalu artinya bersifat qadim, qidam. Maknanya qidam. Lam yazal aliman bi'ilmihi. Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala semenjak azali adalah mengetahui hal keadaan dia tu, dia mengetahui dengan ilmunya. Semenjak azali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengetahui dengan ilmu pengetahuannya.
wal ilmu sifatuhu fil azali, dan ilmu, pengetahuan, ini berpengetahuan itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala semenjak azali lagi. Qadiran biqudratihi, Allah Subhanahu wa taala hal keadaan dia tu berkuasa, qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah taala qadiran, berkuasa, biqudratihi, dengan sifat berkuasa dia. Jadi dengan sifat kekuasaan dia tu Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Dengan sifat kudrat tadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Wal qudratu sifatun lahu fil azali, dan kudrat adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Wa khaliqan bi takhliqihi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala hal keadaan itu adalah menciptakan, khaliq bi takhliqihi, dengan sifat takhliqnya, dengan sifat mencipta dia. Wa takhliqu, dan sifat takhliq, sifat mencipta itu adalah sifatul lahu fil azali, adalah sifat baginya semenjak azali, semenjak qadim, ya, semenjak azali, semenjak sedia ada lagi. Wa fa'ilan bi fi'lihi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pelaku bagi hal keadaan perlakuannya tu. Wa fa'ilan bi fi'lihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala hal keadaan itu melakukan perbuatan dengan perbuatannya. Bagaimana perbuatan Allah tu tak samalah dengan perbuatan kita, ya, perbuatan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan perbuatan dia tu, ya, hal keadaan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dia kehendaki, menurut sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa fa'ilan bi fi'lihi, dan Allah taala hal keadaan dia tu melakukan sesuatu tindakan dengan perbuatannya. Wal fi'lu sifatul lahu fil azali, dan melakukan tindakan, perbuatan itu adalah suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala semenjak azali lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala tu dia bukan kata diam saja, kan? Ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dia sesuai menurut apa yang dikehendaki, dan sifat perbuatan itu adalah sabit bagi zat Allah Subhanahu wa taala semenjak azali lagi. Wal fa'ilu huwa Allah taala, dan pelaku, fa'il, pada hakikatnya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala. Wal fa'ilu huwa Allah taala, dan fa'il, pelaku yang sebenarnya adalah dia iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal fi'lu sifatuhu fil azali, dan fi'il iaitu perlakuan, bertindak, melakukan, ya, membuat sesuatu pekerjaan, itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala semenjak azali lagi, ya. Mana dia nak menciptakan ke, itu semenjak azali lagi Allah Subhanahu wa taala dah ada sifat menciptakan ataupun melakukan sesuatu perbuatan itu. Wal maf'ulu makhluq, dan apa yang dilakukan olehnya, ini kesan daripada perlakuan tindakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu, ianya semuanya adalah makhluk. Wa fi'lullah ta'ala ghairu makhluk, sedangkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, tapi apa yang terhasil daripada perbuatan itu adalah makhluk. Kesan-kesan tindakan itu adalah makhluk. Wa sifatuhu fil azali ghairi muhdatsatin wala makhluqatin, dan sifat-sifatnya semenjak azali bukanlah muhdas dan bukanlah pula makhluk. Muhdas artinya benda yang bersifat baharu, dan bukan juga benda yang diciptakan. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah semenjak sedia kala, semenjak qadim lagi, semenjak azali lagi. Dan benda yang bersifat azali ataupun bersifat qadim, qidam, itu bukanlah sesuatu yang bersifat baharu. Dia bersifat azali. Dan ia juga bukanlah makhluk, bukan diciptakan. Sebab apa? Dia adalah sedia ada. Faman qala innaha makhluqatun aw muhdatsatun, maka barang siapa yang berkata bahawa sifat-sifat Allah Taala itu adalah makhluk ataupun muhdas yang bersifat baharu, aw waqafa, ataupun dia tawakuf, dia diam, dia tak tahu,
au syakka fiha, ataupun dia ragu-ragu padanya, fahuwa kafirun billahi ta'ala, maka dia adalah orang yang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia tak kenal, dia tak tahu. Dia tak tahu sifat-sifat itu adalah azali, sifat-sifat Allah Ta'ala adalah azali, sifat qadim. Dia tidak pasti, dia ragu-ragu, dia tidak jazam dengan keyakinan dia tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal Qur'anu kalamullah Ta'ala, dan Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Jadi habis perbahasan tentang sifat-sifat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk pada perbahasan Al-Quran pula, iaitu kalam Allah. Kalam ni pun termasuk dalam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat zat dia tu ada 7 tu: hayat, kudrat, ilmu, kalam, sama', basar, iradah. Kalam tu salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah azali, semenjak azali, sedia kala, sedia ada, lam yazal wala yazal bi asma'ihi wa sifatihi zatiyati. Jadi sifat zat Allah Ta'ala tu antaranya adalah kalam, dia berkata-kata semenjak sedia kala lagi. Jadi Al-Quran ni bagaimana pula? Sebab Al-Quran itu pun kalam Allah Ta'ala juga. Wal Qur'anu kalamullah Ta'ala fil masahifi maktubun. Jadi yang dikatakan Al-Quran adalah kalam Allah yang tertulis, yang dituliskan di dalam masahif. Masahif artinya dalam himpunan-himpunan lembaran-lembaran kertas yang terhimpun. Itu maksudnya masahif. Wa fil qulubi mahfuzun, yang dikatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tertulis di dalam suhuf-suhuf dan terpelihara di dalam hati-hati. Ini hati-hati orang-orang beriman ataupun hati-hati malaikat. Wa 'alal alsuni maqru'un, dan dibacakan di atas lidah-lidah, lisan-lisan. Wa 'alan nabiyyi alaihi salatu wassalam munazzalun, dan ke atas baginda Nabi, selawat dan salam ke atasnya, ianya telah diturunkan. Wa lafzuna bil qur'ani makhluqun, dan lafaz sebutan yang kita ucapkan itu dengan bacaan Al-Quran itu adalah makhluk. Wa kitabatuna lahu makhluqatun, dan penulisan kita menuliskan Al-Quran itu juga adalah makhluk. Wa qira'atuna lahu makhluqatun, dan pembacaan Al-Quran yang kita lakukan itu juga adalah makhluk. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Quran itu yang kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pada hakikatnya ghairu makhluqin, bukanlah makhluk, tetapi apa yang tertulis, apa yang terhimpun, apa yang disebutkan oleh manusia itu semuanya adalah makhluk. Wa ma zakarahu Allah fil Qur'ani hikayatan an Musa wa ghairihi minal anbiya'i, dan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang sesuatu hikayat, kisah berkenaan Nabi Musa alaihi salam wa ghairihi, ataupun yang selain daripada Nabi Musa alaihi salam, iaitu daripada kalangan para anbiya wal mursalin, ataupun daripada kalangan hamba-hamba yang solehin, minal anbiya, daripada kalangan para nabi, wa an fir'auna, dan berkenaan Fir'aun, ataupun wa iblisa, berkenaan iblis. Fa inna zalika kullahu kalamullah ta'ala ikhbaran anhum, maka ianya sesungguhnya yang demikian itu keseluruhannya adalah kalamullah ta'ala. Yang ini baik hikayat tentang Nabi Musa ke, kisah nabi-nabi ke, kisah Fir'aun ke, kisah iblis ke, apa yang dihikayatkan itu semuanya adalah kalamullah,
sebagai memberikan perkhabaran berkenaan dengan mereka. Faham tak? Allah mengkhabarkan tentang kisah mereka tu. Wa kalamullah ta'ala ghairu makhluqin, dan kalam Allah Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah makhluk. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina makhluqun, dan kalam, perkataan, kata-kata Musa, Nabi Musa AS dan sekalian Nabi-Nabi yang selainnya, ataupun mungkin daripada Fir'aun ataupun daripada Iblis dan sebagainya, minal makhluqina, daripada kalangan makhluk-makhluk yang diciptakannya, semuanya itu adalah makhluk. Wal Qur'anu, ini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran tu, baik perkataan Nabi Musa ke, baik perkataan Nabi-Nabi ke, Nabi Ibrahim ke, itu semua adalah makhluk. Tetapi bila mana Allah Ta'ala menghikayatkan kisah mereka tu, itu adalah jadi perkataan Allah Ta'ala, menghikayatkan tentang perkataan lima. Mana? Jadi perkataan Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin, dan kalam Allah bukanlah makhluk. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina makhluqun, dan kalam, perkataan Nabi Musa dan sekalian Nabi-Nabi yang lain ataupun selainnya daripada kalangan makhluknya adalah makhluk. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fahuwa qadimun, dan Al-Quran itu keseluruhannya adalah kalamullah Ta'ala, fahuwa qadimun, maka ianya adalah bersifat qadim, sedia ada. Sebab kalam Allah Ta'ala adalah azali. Azali artinya sedia ada. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala, maka dia pada hakikatnya adalah bersifat qadim. La kalamuhum, bukannya perkataan makhluk-makhluknya. Perkataan makhluk-makhluknya bukan qadim. Tapi bila mana Allah menghikayatkan di dalam Al-Quran itu semua hikayat tu sebelum berlaku apa yang di kalangan makhluk lagi dah. Sebab apa? Kalam Allah Ta'ala tu dia qadim. Allah menghikayatkan nanti akan berlaku ni semua. Musa akan berlaku, Nabi Fir'aun akan kata ni, Iblis akan kata ni. Mana sebelum berlaku lagi benda tu. Sebab benda yang berlaku tu bersifat hadis. Tak? Sedangkan kalam Allah Ta'ala tu dia dah semenjak azali lagi, sebelum berlaku lagi dah ada dah. Allah menghikayatkan tentang perkataan mereka. Jadi kita nak kena membezakanlah, maknanya perkataan makhluk dan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala fahuwa qadim la kalamuhum. Al-Quran adalah kalam Allah dan ianya adalah bersifat sedia ada, bersifat azali, bersifat qadim. La kalamuhum, dan tidak pula bagi kalam, perkataan makhluk-makhluk itu bukanlah qadim. Wa sami'a Musa kalam Allah Ta'ala, dan telah mendengar Nabi Musa alaihi salam kalam Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala telah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalamnya, dengan kata-kata. Wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman, dan sesungguhnya adalah Allah Ta'ala itu hal keadaan dia berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Walam yakun kallama Musa salam. Wa qad kana Allah Ta'ala khaliqan fil azali walam yakhluq al khalqa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semenjak azali, walaupun waktu tu sebelum dia menciptakan makhluk lagi. Faham tak? Jadi dia dah sedia ada sebagai pencipta, walaupun makhluk belum ada lagi diciptakannya. Bukan kata bila cipta makhluk baru dia dikenali sebagai pencipta, tidak. Sebelum ada makhluk lagi. Wa qad kana Allah Ta'ala khaliqan, dan adalah sedia hal keadaannya sebagai pencipta semenjak azali, walam yakhluq al khalqa, walaupun dia tidak menciptakan makhluk. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu juga hal keadaan dia berkata-kata. Dia semenjak azali lagi dia sudah berkata-kata, walaupun dia sebelum berlaku peristiwa dia berkata-kata dengan Musa tu. Faham tak?
Sebelum berkata-kata dengan Nabi Musa AS lagi, Allah Subhanahu Wa Taala dah sedia ada berkata-kata. Wa qad kana Allah Taala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tu dah sedia ada hal keadaan dia tu berkata-kata walaupun sebelum dia berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Wa qad kana Allah Taala khaliqan fil azali wa lam yakhluq al khalqa. Dan sudah sedia ada hal keadaan Allah Taala tu sebagai pencipta semenjak azali walaupun dia belum menciptakan makhluknya. Itu maksudnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, tiada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia, yakni Allah Taala adalah bersifat sami', sangat mendengar, maha mendengar, al-basir, dan sangat melihat. Falamma kallama Allah Musa, maka tak kala apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan Nabi Musa, kallamahu bi kalamihi, dia berkata-kata dengannya dengan kalamnya, allazi huwa lahu sifatun fil azali, dengan yang mana ianya adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala tadi semenjak azali. Wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqina, dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu semuanya adalah bertentangan, bersalahan, khilaf dengan segala sifat-sifat makhluk. Ya'lamu la ka'ilmina, dia mengetahui tidak sebagaimana kita mengetahui, pengetahuannya tidak seperti pengetahuan kita. Yaqdiru la ka qudratina, dia berkuasa, mempunyai kudrat tidak sebagaimana kudrat kita. Yara la ka ru'yatina, dia melihat tidak seperti mana penglihatan kita. Yatakallamu la ka kalamina, dia berkata-kata tidak sebagaimana kita punya berkata-kata. Wa yasma'u la ka sam'ina, dan dia mendengar tidak sebagaimana kita mendengar. Nahnu natakallamu bil alati wal hurufi, kita berkata-kata dengan menggunakan alat dan huruf. Alat seperti contohnya, kita perlu menggunakan lidah, mulut, gigi, kerongkong, udara, ya. Jadi kita perlu alat-alat tersebut, dan kita perlu huruf-huruf untuk berkata-kata, untuk membezakan sebutan bunyinya. Jadi wallahu ta'ala yatakallamu bila hurufin wala alatin. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dia berkata-kata dengan tanpa huruf dan tanpa alat. Wal hurufu makhluqatun, dan huruf adalah makhluk, diciptakan. Jadi Allah tak perlu benda-benda yang baru yang bersifat diciptakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifat kalam dia tu tanpa huruf dan tanpa suara, tanpa alat, tanpa bunyi, ya. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin, dan kalam Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Wa huwa syai'un la kal asya', dan ianya adalah sesuatu yang tidak sebagaimana segala sesuatu yang lain. Wa ma'na syai'i isbatuhu bila jismin wala jauharin wala aradin. Dan makna asy-syai' itu nanti kita akan jelaskan nanti selepas zuhur. Dikatakan asy-syai' itu, syai' sesuatu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita manfaat sedikit sebanyak daripada ilmu fiqh akbar Imam Abu Hanifah rahimahullah. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.